Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam saya telah berkongsikan satu video berkenaan dengan apa proses ataupun apa perkembangan bagi tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0, yang mana semalam Saudara Azmi Bugis telah pun berkongsikan 5 pelan tindakan yang akan diambil oleh beliau bersama juga dengan PGIR, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Okey, jadi setelah saya menjelaskan kenapa perlunya ada kesemua pelan ini dan juga pelbagai perkara yang lain, seperti biasalah saya akan mendapat pelbagai persoalan, tetapi persoalan yang paling konsisten daripada sebelum saya buat penjelasan sehinggalah kepada video penjelasan saya semalam, yang paling ramai sekali orang bertanyakan dan nampak kegusaran di situ adalah berkenaan dengan mereka yang tidak mengisikan borang aduan ni, adakah mereka layak untuk membuat pengeluaran KWSP 2.0 jika pengeluaran ini diluluskan. Itu soalan yang paling banyak sekali saya terima dalam komen, personal chat messenger lah, WhatsApp lah, dekat Telegram, semua ada. Okey, jadi tujuan asal perjuangan ini adalah untuk membolehkan pencarum mengeluarkan wang KWSP mereka bagi meneruskan orang kata kehidupan seharian. Ada yang nak gunakan untuk kelangsungan hidup, ada yang nak gunakan untuk sebagai modal pusingan, ada juga yang nak gunakan untuk selesaikan hutang-hutang yang masih lagi tertunggak. Jadi kita keluar dengan idea untuk pengeluaran KWSP 2.0 ini dengan syarat kita letakkan ada 4 kategori sahaja yang layak untuk mengeluarkan wang caruman ini. Kemudian ada petition, kemudian ada borang aduan, yang mana borang aduan ini tujuan dia adalah untuk menunjukkan sokongan kepada perjuangan ini, menunjukkan bahawa terdapat aduan daripada pencarum berkenaan dengan tekanan hidup dan juga desakan hidup. Jadi dengan harapan apabila borang ini dikemukakan, yang pertamanya ada bukti ya pencarum menyokong perjuangan ini. Yang keduanya, tujuan asal borang ini juga adalah untuk diberikan kepada pihak KWSP bahawa kalau boleh kita nak minta hanya mereka yang mengisikan borang ini sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengeluaran. Okey, itu tujuan asalnya. Tetapi jika kita lihat dalam pengeluaran-pengeluaran sebelum ini, kebanyakannya dibenarkan tanpa sebarang syarat. Okey, tak ada sebarang syarat, tidak ada sebarang kriteria, jadi semua pencarum boleh mengeluarkan wang caruman mereka. Cumanya pada kali ini disebabkan kita dah masuk sebelum ini sehingga 4 kali pengeluaran, dan kalaulah diluluskan untuk pengeluaran kali ini, dia akan masuk pengeluaran untuk kali yang ke-5, dan syarat kita adalah menetapkan 4 kategori utama untuk dibenarkan meneruskan pengeluaran. Jadi adakah anda kalau tak mengisikan borang ini anda tidak akan dapat? Dia agak 50-50 keadaannya, tetapi saya sebagai contohlah saya ambil, saya rasa ada peluang untuk mereka yang tidak menyisihkan borang ini untuk dapat juga membuat pengeluaran. Jika kita ambil sebagai contoh, syarat pertama yang kita minta adalah untuk membenarkan kepada suri rumah bagi mengeluarkan keseluruhan wang caruman mereka, diberikan pilihan kepada mereka sama ada untuk meninggalkan sebarang baki ataupun mereka ini nak keluarkan semua wang caruman tersebut. Kadang-kadang ada suri rumah yang mungkin berusia 45 tahun, 40 tahun, jadi nak tunggu sampai 50 baru boleh dikeluarkan separuh, dia makan masa 10 tahun ataupun makan masa selama 5 tahun. Jadi walaupun wang caruman itu akan bercambah disebabkan adanya dividen, cumanya mereka ini tidak boleh menggunakan wang itu dalam tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun ini bagi meneruskan kehidupan mereka. Bayangkan apabila mereka memiliki wang ini, mereka boleh menggunakan wang tersebut untuk apa saja tujuan yang mereka hendak lakukan. Dan daripada kategori isi rumah ini ataupun kategori isi rumah ini, saya melihat kalaulah kata ada suri rumah yang tidak menyisihkan borang ini, jika pihak kerajaan menerima idea untuk membenarkan wang caruman ini dikeluarkan kepada suri rumah, saya merasakan mereka yang berada di luar sana, berada di bawah kategori suri rumah, saya yakin anda masih lagi boleh untuk meneruskan pengeluaran ini. Selalunya kalau kita lihat sepanjang 4 pengeluaran sebelum ini, pihak KWSP ataupun pihak kerajaan dia tak adalah buat kepada
siapa yang macam minta saja, dia macam membenarkan kepada semua dan terpulang kepada pencarung sama ada nak keluarkan ataupun tidak. Saya tak boleh nak berikan jawapan tepat, anda terisi tapi anda boleh layak, ataupun anda isi dan anda tak layak. Dia keadaan ini 50-50% dan bergantung sama ada pengeluaran ini diluluskan ataupun tidak. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, jika ianya diluluskan dan syarat-syarat yang diberikan ini diterima, sebagai contoh surumah dibenarkan untuk membuat pengeluaran, saya percaya surumah yang tidak mengisi borang sebelum ini pun, borang aduan sebelum ini pun, anda saya percaya masih lagi boleh membuat pengeluaran wang KWSP anda. Ini adalah salah satu contoh ataupun salah satu senario yang saya lihat yang memungkinkan untuk mereka ini mengeluarkan wang caruman mereka, dan saya harap penjelasan ini sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan anda. Nak berikan jawapan yang 100%, kita pun tak tahu lagi macam mana dia punya progres, macam mana kerajaan punya penerimaan terhadap perjuangan ini, tetapi secara kasar dia, idea dia kelihatan seperti itu. Jaranglah mereka ini nak mengasing-asingkan, oh ini saja boleh, ini tak boleh. Jadi saya harap penjelasan ini dapat sedikit sebanyak membantu anda semua di luar sana. Tidak ada apa yang anda perlu bimbang, sebab borang aduan pun sudah ditutup dan diproses. Sekarang ini kita dah masuk kepada fasa untuk memperkenalkan PGRR dan juga memperkenalkan perjuangan kita ini, di samping untuk mendapatkan sokongan ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen untuk orang kata bersuara bagi pihak pencarum. Jadi jika terdapat sebarang perkembangan berkenaan dengan isu ini, insyaAllah saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.